Astaghfirullah, la ilaha illallah, al-hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Astaghfirullah al-azim, la ilaha illallah, al-hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Astaghfirullah al-azim, la ilaha illallah, al-hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man biyadihi maqalidul khairi kulluh wa ilayhi turja'ul amru kulluh. Iftah alaina fathan qariba. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Iftah alaina fathan qariba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Soal bergema Tadi sebab saya tutup tingkap takut ada bunyi bising kat luar. Ada orang tengah mesin rumput. Bergema sikit bilik ni. Saatnya suara Ustaz tu pelan sangat. Perlahan. Pelan sangat Oh, tu ada orang kata okey je. Nak buka boleh, takut nak. Kuat Ustaz, kuat. Bergema. Kuat dah kuat. Bergema lah. Bergema sikit. Sebab saya tutup ni sebab ada orang mesin rumput kat luar lah. Aduh. Minta maaf ada gangguan teknikal. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Babul i'rabi. Ini satu bab i'rab. Bermula ini ialah bab i'rab. Bermula ini ialah haza babul i'rab. Kalau belajar bahasa Arab, babul i'rab tu dia jadi khabar bagi mubtada yang mahzuf. Dia asal dia begini. Ni saya tulis. Asal perkataannya, asal dia haza babul i'rab. Haza babul i'rab. Dah berhenti dah mesin rumput. Nanti saya buka sekejap. Dia bergema. Babul i'rab. Haza babul i'rabi.
Bermula ini. Haza ni ini Haza tu bagi isim isyarat. Dia panggil haza ini. Sebut balik dah. Sekejap Tak boleh buka tingkap. Okey. Haza babul i'rabi. Bermula ini ialah bab i'rab. Mi, tolong pami dah hilang, Mi. Ni Minta gambar Hajar tak? Rafidah tolong tutup dah. speaker jap. Tolong tutup mic jap. Hajar Rafidah, tolong tutup mic jap. Terus dia tanya apa dah. Cepat Mi. Dia suruh tutup mic. Okey. Haza babul i'rab. Bermula ini ialah bab i'rab. Apa itu i'rab? Ni kita nak belajar hari ni ni. Di depan sana i'rab tu dia ada terjemah. Dia ada takrif, definisi. Depan sana tu dia akan hurai. I'rab tu apa? Dia dia i'rab ni kalau secara lalu akan datang berubah akhir kalimah. Yang ni berubah baris pada akhir kalimah. Itu pada kita kata takrif yang mudah-mudah lah. Kalau secara pintasnya kita nak faham ni, i'rab ni iaitu perubahan ataupun berubahnya segala huruf pada berubahnya segala baris bagi huruf itu pada akhir kalimah. Bukan huruf tu berubah. Baris dia berubah. Ni kita nak belajar nahu ni. Kenapa baca don, kenapa baca dan, kenapa baca din belakang tu. Tu ada dia punya alamat. Dia punya apa? Tanda-tanda ni nanti kita belajar nanti. Cuma nak cerita kata i'rab tu apa? Nanti nak akan datang dia nak bahas dalam kitab tu. Cumanya saya bagi tahu secara lalu lah. Secara umumnya i'rab ni perubahan segala huruf pada akhir kalimah. Ini perubahan segala huruf yang ni segala baris bagi huruf di akhir kalimah. Nanti kita tengok dalam kitab ni, nanti dia bahas. Baik, tengok. Babul i'rab, bermula ini ialah bab i'rab. Apa dia i'rab? Tu depan. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Tengok. Bermula i'rab itu ialah taghyir. Asal taghyir ni dia, kalau orang belajar ilmu matan bina dulu yang belajar dengan saya baru ni, ilmu sharaf, taghyir ni dia atas wazan tafa'ala yatafa'alu taf'il. Taf'ilun. Taghyirun. Minta maaf. Dia atas wazan fa'ala yufa'ilu taf'il. Atas wazan fa'ala. Tapi kat sini ni tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan tu lain. Ni atas wazan ghayyara. Ghayyara yughayyiru taghyir. Ghayyara yughayyiru taghyir. Hati saya tulis dia punya. Dia asalnya taghyir tu asalnya daripada fi'il dia ghayyara. Yughayyiru.
Lepas tu masdar taghyiran. Ni taghyir ni. Taghyiran. Ah. Taghyiran. Eh. Jadi ghayyara yughayyiru taghyir. Fa'ala yufa'ilu taf'il. Kalau kita kata taghyir itu dengan mana? Berubah. Kalau berubah ni, dia kalau belajar ilmu saraf tu, berubah tu dengan sebab dia ada kesan. Dia jadi berubah sendiri. Yang kita nak ni di sini, taghyir dengan mana apa? Dia nak kita taghayyur. Dia nak sebenarnya taghyir dengan taghayyur. Bab dipanggil bab taghayyara ya taghayyur. Taghayyara ya taghayyaru. Taghayyuran. Dengan makna berubah. Di sini mengubah. Kalau ghayyara itu dengan makna mengubah. Kalau taghyir ni asal makna mengubah. Kita mengubah kan? Asal makna dia mengubah ni. Tapi kita tak nak mengubah, kita nak berubah. Kalimah Arab ni bukan boleh senang-senang kita nak terjemah, dia kena ikut kalimah Arab tu sendiri. Kalau maksud taghyir ni dengan mana? Mengubah. Mengubah ni kita tak nak. Kalau kita kata mengubah, cerita i'rab itu mengubahkan akhir kalimah. Adakah diri kita yang mengubahkan? Tak. Dia nak jadi berubah. Dengan sebab masuk amil. Dengan sebab masuk satu benda, kemudian dia jadi berubah. Dia nak atawazan taghayyur. Tafa'ala, nanti saya tulis. Tafa'ala ya tafa'ul. Ya tafa'alu tafa'ulan. Taghayyuran. Ni dah habis tulis dah? Dah habis tulis dah? Dah. Okey. Saya padam. Dia nak kita ni, atawazan ni. Taghayyara. Siapa yang belajar ilmu saraf dengan saya bawah ni, dia nampaklah sikit. Wazan apa? Bab. Ini dia panggil bab sulasi mazid biharfain. Yang tadi tu bab sulasi mazid biharfin. Ini kalau siapa tak pernah dengar tu tak apalah. Tapi yang nak cerita kata kita dah belajar baru ni. Taghayyara. Ya taghayyaru. Ya taghayyaru. Taghayyuran. Taghayyuran. Taghayyuran ni dengan mana? Berubah. Bukan mengubah. Maksud dia berubah. Sebab apa? Dia panggil li taksir. Dia ada kesan. Dia atawazan dia bina takalluf. Ta'allama ya ta'allamu ta'alluman. Memberati. Jadi berubah. Berubah. Tadi mengubah. Kita nak berubah. Sebab tu dia kalau ada kitab matan jual dia tulis berubah kat bawah tu. Sebenarnya kitab tu taghyir tu masa mengubah, tapi dia tulis makna bawah tu berubah. Dia tukarkan makna asal. Dia tukarkan makna yang sebenar. Iaitu berubah. Jadi berubah. Kena tambah sikit. Jadi berubah. Iaitu jadi berubah. Awakhiril kalimi. Awakhiril kalimi.
oleh segala huruf yang akhir bagi kalimah. Oleh segala huruf yang akhir bagi kalimah-kalimah. Tengok dia ada terjemah bawah tu. Jadi i'rab ni berubah oleh segala huruf di pada akhir kalimah. Adakah huruf dia berubah? Adakah huruf yang berubah? Saya nak tanya Hajar Rohana Tidak. sebab dia pernah... Ha? Baris saja berubah. Baris. Sebab tu kena tambah sikit. Berubah oleh segala huruf yang akhir bagi baris. Baris yang berubah. Jadi berubah tu segala huruf, bukan huruf yang segala, bukan kata huruf yang berubah. Berubah oleh segala kelakuan huruf. Bila sebut kelakuan tu apa? Baris. Berubah oleh segala baris bagi huruf di akhir kalimah. Saya ulang balik. Berubah oleh segala baris bagi huruf yang akhir bagi kalimah. Tulis itu, tulis bahasa Melayu. Berubah oleh segala baris bagi huruf yang akhir bagi kalimah. Nak huruf akhir belakang tu dia berubah baris. Contoh macam mana? Tengok saya tulis. Contoh kita kata Zaidun. Baris tak ada belakang tu. Tulis macam Zaid. Nak baca Zaidin ke Zaidun Ustaz? Sebab tu bila i'rab dia berubah pada akhir kalimah. Akhir huruf di akhir kalimah ni. Dal ni kita nak. Dal ni. Contoh qaimun. Contoh qaimun Contoh qaimun. Mim ni kita nak tulis pada apa? Mon ke, min ke, man ke? Kita baca mon. Contoh. Jadi berubah tu pada huruf di akhir kalimah. Ni penting kita baca Quran semua. Jangan mati-mati kat belakang. Kalau baca hadis jangan mati kat belakang. Lepas tu kalau belajar dulu, kalau orang mati-mati kat belakang ni, rasa jadi macam aib. Macam aib. Sikit-sikit berhenti kat belakang, tak ada baris. Tok Guru selalu tegur. Nak baca apa kat belakang tu? Penting bukan saja-saja baris depan tu dia ada dia nak kita nak menterjemahkan tu nanti payah. Lepas tu kata orang kata ilmu nahwu ni apa? Ilmu nahwu ni kita nak mengenal akhir baris di pada kalimah tu. Kalau ilmu sharaf nak menterjemahkan makna yang lebih tepat. Makna yang tepat, bukan lebih tepat, makna yang tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Tengok. I'rab itu ialah berubah oleh segala baris bagi huruf yang di akhir kalimah. Sebab apa tu? Sebab apa boleh berubah di akhir kalimah tu? Sebab apa boleh berubah? Kalau orang tanya pula. Sebab apa boleh kata berubah segala baris di akhir kalimah tu? Sebab apa boleh berubah? Likhtilafil awamilid dakhilati alaiha. Likhtilafi, kerana bersalah-salahan. Apa maksud kerana bersalah-salahan? Kerana berbeza-beza. Ni bahasa baru. Kalau bahasa orang lama, kalau bahasa kitab Jawi dia kata kerana bersalah-salahan. Kalau nak bagi faham lagi, tulis kerana bertukar ganti. Tulis itu.
kerana bertukar ganti oleh segala amil-amil. Amil ni saya nak cerita payah juga. Saya nak tanya Haji Zul. Amil kalau dalam kitab Rumi Haji Zul beli tu, dia terjemah macam mana Haji Zul? Saya Amil. baru masuk Ustaz. Tak Ha? pasti. Saya baru masuk. Oh, baru masuk? Oh, okey. Ajar Rona, dia tulis apa Ajar Rona? Juga. Apa? Dia tulis Macam Amil ini? juga Ustaz. Amil juga. Oh, betul tak? Amil. Amil juga. Ustaz, yang saya ada buku lain dia tulis amil tu penyebab. Kerana bertukar ganti oleh penyebab-penyebab yang masuk di atas kalimah. Ya. Penyebab Maksudnya gini. yang masuk pada kata tersebut. Baik, Itu dah terjemah tak ikut kitab dah tu. Tersebut sebab dalam kitab Dekat, yang masuk Ustaz. alaiha di atas kalimah. Apa saya nak bagi faham gini. Amil tu kita kata penyebab ni maksudnya apa? Baik. Kalau kita nak baris bawah ni nak bagi kefahaman kita tulis terjemah tu penyebab tak apalah. Ataupun kita kata bahasa barunya bukan penyebab saya rasa ada satu ayat dia. Dia gini. Boleh nak kata baris atas, boleh nak kata baris bawah, boleh nak kata baris depan sebab apa? Tengok ayat yang sebelum daripada dia. Penyebab dia. Contoh, okey saya tulis contoh. Saya padam. Saya kata gini. Narji'u ila Allah. Baik. Jadi ilallah tu nak baca ilallahu ke ilallaha ke ilallahi. Di sini sebab apa? Sebab sebelum Sebab- dia ada huruf jar. Memang sebelum huruf jar. Huruf jar ni kita panggil apa? Kita panggil amil. Nampak tak? Kita panggil amil. Maksudnya amil ilah tu masuk apabila dia masuk. Bila dia masuknya Allah itu baris apa bagi hi ni kena baris bawah. Nampak? Ni amil dia ni. Ni dia panggil amil. Apa kita nak terjemah bahasa Melayu yang paling tepat selain daripada penyebab? Payah juga. Dalam nota kaki, Ustaz, Kita- saya rasa kita guna amil jugalah sebab dia terminologi dia. Sebab kalau kita belajar bahasa Arab, so kita gunalah term dia. Tapi kalau dalam bahasa Melayu panggil apa? dekat nota kaki dia, Pengubah lah Ustaz, pengubah. Macam mana Haji Zul? dekat nota kaki dia tulis pengubah. Pengubah. Maksudnya kita panggil penyebab pun boleh, pengubah pun boleh lah. Mudah-mudahan kata istilah dia kita dalam bahasa Arab kita panggil ni amil. Kita panggil ni amil. Kalau awamil tu dia panggil jamak, dia panggil plural. Awamil. Dalam kitab tadi tulis awamil kan? Awamil tu dipanggil segala amil. Segala amil. Baik. Ini kita panggil amil. Jadi kita bagi contoh lagi. Contoh lagi Contoh lagi kita padam. Ni dah habis tulis dah? Dah Ustaz. Okey dah habis. Tengok saya bagi contoh lagi. Saya kata Zaidun jalisun. Baik. Saya letak sini baris dekat belakang sini jalisun. Mana amil yang merofokkan kata jalisun ni kena baris depan? Mana? Zaidun. Sebab apa? Sebab apa kata Zaidun tu jadi penyebab jalisun tu kena baris depan? Sebab apa? Dia mubtada.
Khabar. Mubtada. Pada khabar tu. Sebab di sini hukum di sini Zaidun ni kita panggil dia ni mubtada. Mubtada ni asal permulaan. Permulaan cakapan, apabila kita baca permulaan cakapan, dia kena baris depan. Kalau khabar ni, dia panggil, ni dia panggil khabar. Apa ni bagi contoh bukan kita nak belajar bab mubtada khabar, nanti semua akan belajar ni. Ni dia panggil mubtada. Sebab apa mana amil merofakkan jalisun? Sebab ni mubtada. Bila mubtada hukumnya rafa'. Maka khabar dia pun kena hukumnya rafa'. Rafa' ni apa? Ni baris depan ni. Ni panggil hukum rafa'. Tak apa, nanti kita belajar nanti. Jangan risau. Baik. Ni lain sikit. Ustaz, Ya. kayaknya Zaidun tu lah amil dia ya? Zaidun tu amil dia. Ni panggil Zaid ni amil dia. Okey, terima kasih. Zaid ni dia panggil amil dia. Penyebab boleh jalisun tu boleh baca baris depan sebab amil dia Zaidun. Tapi ni ada satu lagi. Kalau orang tanya, Ustaz, habis Zaidun tu kenapa kena baca Zaidun? Tak boleh baca Zaidin? Nanti tengok. Dah habis tulis dah? Dah Ustaz. Dah habis. Semua dah habis tulis ya. Kalau habis tulis, saya nak padam. Kalau tak tulis, screenshot. Lepas tu tulis balik. Dia bahasa Arab ni dia... Yelah, kita belajar bahasa Arab ni dah agak tough sikit lah. Tapi tak apa. Kita niat nak belajar bahasa Arab ni, nahu ni nak belajar, nak faham bahasa Arab. Nak faham Al-Quran, tu je. Bukan kata aku nak belajar bahasa Arab, aku nak cakap Arab dengan orang, tak. Niat yang utama sekali kita nak faham Al-Quran dan hadis. Dan perkataan ulama' tu, 3 tu yang kita niat. Bila kita dah niat tu, Allah Ta'ala mempermudahkan kita belajar. Tapi kalau kita niat, aku nak lebih pandai daripada orang lain, memang tak faham. Sampai kau sudah. Aku nak bercakap dengan orang, biar aku bahasa Arab aku ni power, tak. Kita niat nak faham Quran. Baik, saya padam. Baik. Zaidun. Mana amil yang merofakkan Zaidun? Hajar Mili. Macam mana Ustaz? Mana amil yang merofakkan Zaidun? Isim lah, dia isim. Tak. Dia Mana khabar. amil yang merofakkan Dia ibtidah. Zaidun? Hajar Rohana. Mana amil lah? Tak ada amil Ustaz. Tu dia perkataan asalnya Zaidun. Tak. Katakan tak ada baris. Okey, saya memang saya letak baris Zaidun ni tak apalah. Katakan tak ada baris nak baca. Okey, kita kata Ustaz saya letak Zaidun juga. Mana amil yang merofakkan Zaidun tu? Mana amil dia? Belakang ni tak ada, kosong. Mana Sebab amil dia dia? mubtada. Tak. Kalau Bukan mubtada sebab mesti dia kena ada isim. khabar. Dia Tak, isim lah isim tak Ustaz. mesti. Sebab Habis dia isim isim. ada bawah pun ada. Isim ada bawah pun ada. Tak Baris fitrah depan pun ada. dia fitrah dia mesti rufuk. Mesti dia baris depan. Fitrah. Dia Bukan fa'il. baris depan. Tak ada. Amil dia mana? Dia sebab dia Amilnya di jadi sini. fa'il. Dia fa'il Ustaz. Fa'il. Amil tak ada kat depan tak ada, saya tulis Zaidun je. Saya tak tulis Zaidin, saya tulis Zaidun. Amil dia mana? Di sini dia panggil amil, dia panggil amil apa ni? Alam. Amil ibtidaun. Oh, permulaan. Okey. Amil ibtida dia panggil. Sebab permulaan. Sebab dia duduk depan-depan tu dia panggil amil ibtida. Sebab dia depan tu dah tak ada lagi dah. Belah ni dah tak ada dah. Maka dia duduk depan tu dia panggil amil tu amil ibtida. Apa? Diri dia tu permulaan. Dia panggil amil ibtida. Penyebab dia tu sebab dia tu duduk permulaan kalam. Penyebab dia, pengubah dia tu, diri dia tu kerana dia duduk pada permulaan kalam. Tapi Ustaz dia pun isim. Memang isim tak mesti kata rafa, ada yang isim tanwin pun ada. Kan alamat isim kan banyak.
Ya, tiga-tiga. Apa Kita sekarang tiga? nak tanya, saya tanya amil dia. Bukan tanya baris depan. Tak, saya tak tanya isim. Takkan tak amil isim, orang tak sebut amil isim. Dalam kitab dia sebut amil ibtidak. Amil itu diri dia permulaan. Kita nak tempat dia, bukan nak kata dia tu isim tak. Dia tak bahas gitu. Kalau ikutkan, kalau kita fikir balik jalisun, dia pun isim juga. Kenapa tak ambil isimnya? Kenapa Zaidun yang letak isim? Maksudnya Ustaz, dekat Ya. sini, bila dia tak ada permulaan, tak kisahlah dia tu terdiri daripada ismi ke ataupun kata perbuatan ke apa, yang penting dia tak ada ayat kat depan dah. Dia permulaan macam tu. Syarat dia isim. Tak apalah. Tapi cumanya amil diri itu dia panggil amil ibtidak. Amil ibtidak amil permulaan. Yalah, Tapi maksudnya tak mesti kisahlah isim dia kan? kata apa kan. Tak semestinya kata nama kan. Dia tak mesti. Macam Ustaz. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey. Contoh kita kata kalau tak ada Zaidun, kita kata apa lagi? Qaimun. Qaimun. Kalau kita kata Qaimun saja. Kita maklum dah bila Qaimun saja yang duduk. Yang berdiri, minta maaf, orang yang berdiri. Kenapa kita baca Qaimun Ustaz, tak baca Qaimin? Sebab kita letak dia tu sebagai dia tu permulaan kalam. Amil dia tu amil ibtidak. Amil permulaan. Diri dia tu panggil amil ibtidak. Sebab di belakang ni tak ada. Belakang ni tak ada. Ni belakang ni tak ada. Itu dia punya istilah dalam ilmu nahwu lah. Habis. Tapi ni kita belajar nanti Tengok nanti. Baik, habis. Alhamdulillah. Kerana bertukar ganti. Apa yang bertukar ganti tu? Baris lah. Baris tu bertukar. Kerana bersalah-salahan amil ni penyebab pun boleh, pengubah pun boleh. Kerana bersalah-salahan oleh penyebab mana? Ad-dakhilati alaiha. Ni saya tak main secara dalam Kalau main secara dalam, saya i'rab satu-satu tu sebenarnya. Tapi nanti pening. Kita ambil mafhum saja dulu. Kalau babul i'rab ni, kalau saya betul-betul kita nak fokus, dia makan masa lama, lepas tu dia kena i'rab. I'rab di atas i'rab. Tapi tu untuk orang yang muntahi lah. Untuk yang orang yang level tinggi tu tak apa. Macam ni kita level rendah, kita bagi tahu kefahaman dia. Apa itu i'rab? Kerana bersalah-salahan amil yang masuk ia amil itu alaiha. Alaiha tu, ha tu rujuk pada mana? Hajar Rohana. Alaiha, ha tu rujuk pada mana? Ni alaiha pada ni lah, pada huruf-huruf lah. Huruf akhir. Nampak tu saya cakap dah. Domain dia kena jaga. Macam kita jari juga. Kat ini, ha tu rujuk pada mana? Alaiha. Di atasnya. Apanya? Orang kata. Di atasnya. Kalimah Ustaz. Kalimah Mana i'rab tu. I'rab. Yang i'rab tu. Kalimah i'rab tu lah. Bukan kalimah i'rab. Kan ha tu kan domain muannas. Huruf lah, huruf. Ni tengok. Saya tulis balik. Alaiha. Dakhilah. Dakhilah tak apa dah. Tapi alaiha tu rujuk mana? Kenapa tak dekat alaihu? Ni tengok. Macam mana tak tulis, tak kena saya ni. Ekor rasa. Alaiha. Ni rujuk mana? Dia nak rujuk mesti kena dalam kitab. Di sini ha ni dia rujuk pada al-kalimi. Sebab apa saya cakap ha tu rujuk pada al-kalimi? Sebab apa? Siapa boleh tolong jawab? Siapa tu ada semalam
apa nama apa Sebab Kak Fahda. Ustaz, Kak Fahda apa? Nampak macam dia tahu sikit kalimah taharaf muannas. Huruf Bukan, mu'annas. ni Al-Kalimi ni. Siapa semalam nampak orang ada satu nama Fahda apa semalam nama. Dia boleh cakap tak? Kak Fahda boleh? Boleh. Kenapa saya rujuk Al-Kalimi? Dia kalam yang kataan yang terakhir kan. Kalimi. Kalimi ni apa? Kalimi ni dia panggil Jamak. jamak. Dia panggil jamak. Jamak. Dia panggil jamak. Asal dia kalimah. Kalimah tu satu. Kalau kalimi, dia panggil jamak. Kalimah menunjuk di atas satu. Kalau al-kalimi, dia panggil isim jamak. Banyak. Maksud kalimah-kalimah. Sebab tu al-kalimi kita letak ha ni. Sebab apa? Sebab dia tu mu'annas. Dia kalau bila sebut jamak, isim jamak itu dia panggil jamak jamak taksir. Al-kalimi dipanggil jamak taksir. Ni nama dia jamak taksir, dia tak macam orang putih kan, dia tak macam grammar orang putih. Kalau grammar orang putih bila sebut banyak tu kita tahu dah plural dia. Kalau dalam bahasa Arab dia punya plural itu ada banyak lagi cabangan lagi. Ini dia panggil jamak taksir. Nanti kita bahas akan datang. English tu ada juga Ustaz yang tak ikut peraturan tu ada juga. Kata-kata tertentu ada juga dia lain, dia punya plural dia tak sama. Ada. Dia kalau bahasa Arab dia ada banyak, ada jamak taksir, ada muannas, jamak muzakkar salim, ada isim jamak. Dia ada banyak. Dan ini dipanggil jamak taksir. Dia punya mufrad dia punya singular dia kalimah. Singular dia kalimah. Ni agak payah sikit lah, tapi saya nak tanya orang yang tahulah. Okey, baik. Baik, kita tak mau main bahas dalam-dalam lah. Kita terus pergi. Bersalah-salahan amil yang masuk ia amil itu di atas kalimah. Lafzan au taqdiran. Ni. Nisbah lafaz ataupun nisbah takdir. Apa maksud dia? Ni payah. Kenapa dia kata nisbah lafaz dengan nisbah takdir? Apa beza? Lafzan atau taqdir. Okey, saya padam. Ini kena bagi contoh. Dia tak ada contoh. Kalau sebut dalam kitab ni contoh tak ada. Kita kena bawa datang. Kalau pada lafaz, contoh kita kata gini. Saya padam nanti nak bagi contoh apa? Allah selamat. Koma Zaidun lah. Koma Hindun. Hindun ni nama apa? Itu perempuan. Komat. Nanti. Ambil lelaki senang. Koma rajulun. Qama rajulun. Baik, qama rajulun. Berdiri oleh laki-laki. Jadi bila pada lafaz, bila sebut qama rajulun, amil yang masuk tu pada lafaz apa? Lafaz lam ni dia ada. Nampak? Nanti saya tengok. Bila sebut pada lafaz, maksudnya di akhir dia itu tidak ada yang dia panggil apa huruf. Contoh dia begini, dia ada dua. Saya bagi dua contoh lah senang. Bawa nak bagi nampak. Dia kalau satu tak nampak lagi nanti jap. Qama rajulun. Qama al-fata. Ni bawa nampak. Qama al-fata. Kalau dua ni boleh nampak. Kalau qama rajulun itu nisbah pada lafaz. Lafaz lam ni dia jelas. Contoh qama al-fata, nak baca qama al-fatayun tak boleh. Qama fatayun. Contoh qama fata.
Contoh kita kata qama al-fatayu. Tak boleh baca. Sebab ini dipanggil nisbah takdir. Ni panggil takdirah ni. Ni takdirah ni. Ini dipanggil nisbah lafaz. Lafaz lam tu kita boleh sebut. Qama rajulun. Boleh sebut. Tapi kalau nak sebut al-fatah, qama al-fatayu. Orang tak sebut fatayu. Lidah orang Arab dia berat. Jadi ya ni dia tak jelaskan. Dia sebut qama al-fatah je. Ini dia panggil pada takdir. Sebenarnya kena sebut fatayu. Orang Melayu kita semua orang Melayu kita kalau nisbah kalam tulisan Arab ni semua boleh sebut. Yang nisbah kita kita nisbahkan kepada orang Arab. Orang Arab nak sebut qama al-fatayu dia tak sebut, lidah dia berat. Maka dipanggil di sini dia panggil amil dimasuk di atas kalimah tu sama ada pada lafaz ataupun sama ada pada takdir. Ini pada takdir. Al-fatah ni. Pada takdir ni. Ini pada lafaz. Sebab lafaz lam tu kita boleh jelas, kita boleh sebut. Dia zahir dengan tak zahir Ustaz ni. Zahir tak zahir. Ni pada lafaz. Ni payah sikit lah. Tapi tak apa, akan datang dia bahas juga. Dia panggil al-fatah ni, dia panggil isim maksur. Nanti akan datang kita bahas semua ni. Cumanya kita tengok dalam kitab. Sebab kita bahas kitab ni bukan bahasa Arab yang kita belajar ada selalu kita belajar bahasa Arab kan. Kalau mana-mana kelas kan pakai pakai ada map lah. Macam-macam kan. Yang ni kita menggunakan kitab yang lama. Kitab Turas. Bila sebut kitab ni, dia kena perjalannya satu-satu. Lepas tu kalau orang boleh belajar kitab macam ni, saya angkat tangan lah. Sebab jarang ada orang nak belajar kitab-kitab macam ni. Yang bahasa Arabnya lah, kitab Matan Jumiah ni memang payah sikit lah. Bukan payah apa, dia susunan dia tu kena ikut. Kalam, i'rab, lepas tu hukum dia, fa'il, hal. Nampak tak? Dia tak sama yang kita kalau kita belajar guna map tu. Pertamina tu dia sekejap je. Itu kita boleh tahu sekejap kefahaman. Ini dengan kita perbahasan kitab lagi kita nak faham, lagi pula i'rab lagi kita nak faham. Ada 2, 3. Tapi manfaatnya banyak. Baik, tak apa, akan datang kita bahas lagi. Dia bukan kata jadi di sini ni Ustaz Ya. tolong tunjuk tak nampak yang Ustaz tulis tu. tak nampak saya tulis ni. Tak nampak ini. Nampak wajah Ustaz tak nampak tulisan. Saya dah tulis kat Saya atas ni, tak nampak. Saya nampak whiteboard. Nampak. Nampak dua-dua kat Nampak je lah. Nampak wajah Ustaz, nampak box. Dah terhijab kot. Bukan. Rasa Hajah tadi kena klik dekat tu yang macam pin tu. Nama pin kat atas tu baru Saya nampak takut. share screen tu. Saya takut Okey. dah terhijab Okey. kot. Okey. Okey, nampak dah? Okey, Boleh. Okey. Tahu jemaah kita malam kuat tiba-tiba tak nampak dah, whiteboard tak nampak dah. Boleh jadi Matan Jumiah ni dia berkat Matan Jumiah ni nak cerita dia dia ni orang-orang dulu ni walaupun alim nahu pun tapi orang sufi. Orang sufi. Sebab tu dia buat kitab ni pun dia baling dekat laut, kitab dia tak basah. Kitab Matan Jumiah ni walaupun kata ustaz kitab ni payah faham ustaz. Kefahaman tu bukanlah boleh kita dapat dengan sekali kita belajar kita betul faham tak? Amin. Kadang-kadang bila dah habis belajar tu baru kita nampak. Kadang-kadang begitu. Ada setengah orang kadang-kadang bila dia contoh dah habis belajar dia tak faham tiba-tiba ada orang tanya dia tiba-tiba dia boleh jawab. Dia banyak kelakuan kita tu tiap-tiap orang tak sama. Allah Taala bagi. Cuma kita kena ingat pengarang kitab Matan Jumiah ni orang sufi. Orang tok wali. Sebab apa? Sebab dia boleh baling kitab dia tu tak basah. Jangan main Ni tok wali ni. Sebab tu kita jangan katalah apa pengarang kitab kita dah buat ni. Baik, habis. Belajar sampai mengetahui lah Ustaz. Ya betul. Belajar sampai tahu Haji kawan-kawan. Haji ada
Minta maaf saya keluar kejap tadi. Tertekan tadi. Okey, baik. Kemudian kita tengok lagi. Ini kita cakap koma rajulun. Koma rajulun. Tu dia panggil dia panggil pada lafaz. Lafaz ni lafaz pada lam tu. Kita tengok pada akhir kalimah tu dibariskan depan lam. Cuma kalau tengok pada ya tu nak baca al-fatayu tak boleh tu. Jangan kita letak waw sini, jangan. Al-fata saja. Itu dipanggil pada takdir sahaja. Pada andaian. Tak apa, nanti akan datang kita bahas juga benda ni. Benda ni akan jumpa juga. Cuma pada peringkat permulaan ni dia agak payah sebab kita tak pernah dengar. Baik, saya nak tanya lagi tengok Nak kata baris al-fata ni semua sama. Tapi dia ni jadi fa'il. Okey, saya bagi contoh lagi. Contoh. Koma, ni lain sikit ni. Bukan lain. Tengok contoh ayat saya. Koma al-fata. Ra'aitu al-fata. Lepas tu, apa lagi? Wa marartu bil fata. Semua bil fata. Koma al fata. Ni bagi orang kata pada takdir ni. Ra'aitu al fata. Marartu al fata bil fata. Baik. Kenapa tak cakap ustaz koma al fatayu? Ra'aitu al fataya. Marartu bil fatayi. Inilah yang dikatakan masuknya amil di atas kalimah itu tapi pada takdir. Sebenarnya kalau kita i'rab al-fata ni jadi fa'ilun marfu'un bil muqaddarah. Hanya pada takdir sahaja. Hanya pada andaian saja. Nak sebut tak boleh. Lidah orang Arab dia tak sebut qama al-fatayu. Tak sebut. Buat malu kat orang kalau kita sebut. Orang Melayu kita ni semua boleh sebut. Ra'aitu al-fataya. Tak sebut. Dia kata ra'aitu al-fata juga. Habis sama je ustaz. Yang lain tu beza ustaz. Kalau pada lafaz ni lain. Ni pada apa? Pada takdir. Ni pada takdir Maknanya kena hafaz lah ustaz kalimah-kalimah ni. Memang tak boleh nak dipertikaikan dah. Dah, dia dipanggil isim maksud. Nanti kita akan datang kita bahas. Sebab apa okay. dia bukan ni contoh al-fata ni pemuda tapi dia ada setengah-setengah kalimah tu dia panggil ya ni dia tak boleh panggil ya alif maksurah. Kalau belajar ilmu tajwid. Baik. Huruf ilah. Macam huruf ilah juga. Tengok Baik. Ini qama al-fata, ra'aitu al-fata, marut bil fata. Semua yang belakang ni semua sama je. Cumanya i'rab dia pada takdir. Apa takdir? Dia panggil kita andaikan saja. Kita buat sebab dia nak lidah orang Arab tak boleh sebut. Maka kalau kita kata al-fata ni dia panggil fa'il, hukumnya rafa'. Mana rafa' ni ustaz ni kan pada atas. Tapi kita kata rafa' bil muqaddarah. Ni. Marfu' bil muqaddarah. Ya. Rafa' je lah. Tak payah marfu'. Rafa'. Dia panggil rafa' dhammah muqaddarah. Ni bukan dhammah ni ustaz. Ni kan badan atas. Betul. Tapi kita kata dia tu rafa' dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Kalau i'rab dia panggil rafa' dhammah muqaddarah. Mana ada rafa' ustaz kan badan atas ni kan fathah. Betul. Tapi kita seolah-olah kita andaikan dia tu rafa' dengan dhammah yang ditakdirkan. Sebenarnya kena ada fatayu. Tapi tak boleh kita baca fatah sebab lidah orang Arab ni berat. Orang Arab dia tak sebut begini.
Orang Melayu kita bagilah ayat apa pun semua boleh cakap. Orang Melayu kita ni belajar bahasa Perancis pun boleh, bahasa Cina pun boleh, semua boleh. Orang Arab dia nak sebut bahasa dia tu tak boleh. Tu kena ingat Baik. Baik, ini daripada pada takdir. Pada lafaz macam mana? Tengok contoh pada lafaz. Saya padam semua Dah tulis dah. Sikit lagi. Dah tulis dah semua ke? Sudah. Okey, saya padam semua Okey, ni pada apa? Ini pula pada lafaz. Contoh koma. Zaidun. Ra'aitu Zaidan. Ni lain ni nampak tak? Dia dah berubah dah. Sebab amil tu dia jadi nasab tengok. Wa marartu bi Zaidin. Nampak tak? Dia tak sama dengan tadi. Sebab dia belakang tu dia ada huruf ilat ya, waw dengan alif, waw dengan ya. Nanti akan datang kita bahas. Koma Zaidun. Ra'aitu Zaidan. Marartu bi Zaidin. Bari bawah. Kenapa huruf ni boleh, Zat? Sebab dia tak macam tadi Al-Fatah. Ya tu ya alif maksurah. Ya nak balik alif maksurah, kita nak baca Al-Fatayu tak boleh. Lidah orang Arab berat. Dia panggil ya tu, dia panggil ya alif maksurah. Kalau orang belajar ilmu tajwid juga apa sama juga lebih kurang. Nampak lagi? Ini dia panggil pada lafaz. Ni pada lafaz. Ini pada lafaz. Maksud dia kita tak penting Kita cakap koma tu pasal koma tu berdiri oleh Zaid. Melihat oleh aku akan Zaid. Berjalan oleh aku dengan berhampiran Zaid. Itu tak apa, kita terjemah tak penting. Dalam ilmu Nahu ni bila kita dah tahu baris tu dan kemudian barulah kita tahu dia punya maksud apa. Dia tak macam bahasa Inggeris. Kalau bahasa Inggeris, kalau vocab tu banyak orang tu power kan. Tak. Bahasa Arab, dia tak pentingkan pada vocab dulu. Memang penting juga. Tapi yang pertama ni, dia kena faham Nahu dulu. Dulu saya banyak menghafal vocab. Saya dulu bahasa Arab. Tapi bila banyak vocab, saya nak tulis tak pandai. Berterabur. Sebab apa? Sebab Nahu dengan sorab saya tak ada. Bila Nahu tak ada, kita nak create, nak buat ayat tak boleh. Hatta penulisan sekalipun bercakap pun macam tu juga. Sebab tu kata ulama, al-kalamu bila nahwin kat-ta'ami bila milhin. Nahu itu dengan ketiadaan nahu seperti makanan yang tidak ada garam. Ibarat dia begitu. Sebab tu kalau dia tak macam bahasa Inggeris bahasa Inggeris saya tak pastilah, mungkin kena vocab penting kan. Nombor 1. Kalau dalam bahasa Arab vocab ni nombor 2, nombor 1 tu nahu tu kena tahu. Baris tu kena tahu dulu. Bila sebab kita tahu baris, kadang-kadang kita boleh terjemah. Baik. Habis. Esok insya-Allah kita akan ulang balik. Sebab apa baca Al-Fatah tu macam mana, esok kita akan ulang balik. Kita akan sambung balik. Tak habis lagi ni. Esok kita akan sambung balik. Boleh semua? Boleh. Haji Hajang Maina boleh? InsyaAllah Ustaz. Boleh Ustaz, boleh. Okey, baik. Haji Kamal Zaman, okey Haji? Saya follow je Ustaz. Apa yang boleh saya ikut je dulu. Okey Haji, tak apa je. Saya ikut driver depan, saya kat belakang. Saya tengok. Allah. Jangan saya tertinggal sudah. Tak apa, ikut dulu, follow dulu. Saya follow. Nanti bila dah follow, bila saya dah sampai tempat dia, nanti Haji boleh bawa sendiri. Betul Ustaz. Kereta api kena ikut je dulu. Lepas tu boleh jadi driver balik je. Kita ikut gerabak. Kita boleh pergi gerabak dua, kita pergi. Lepas tu bila balik tu boleh bawa sendiri je.
InsyaAllah boleh. InsyaAllah je. Kadang-kadang yang belakang jadi ke depan balik, Ustaz. Ya, betul. Betul. Baik, semua orang faham ke? InsyaAllah, Hajar Ustaz. Farida faham? Bolehlah kot pelan-pelan. Pelan-pelan ni payah sikit ni, tak apa. Kita dengar dulu, tak apa. Nanti esok kita ulang balik. Macam mana kenapa Al-Fatah tu, kenapa tu, nanti esok saya ulang balik. Saya akan sambung balik. Cerita ni tak habis lagi ni. Dia punya cerita tak ada habis lagi. Dia benda ni bersiri kan. Musalsal kalau bahasa Arab panggil. Cerita bersiri. Maksudnya esok kita sambung lagi. Sebab dia tak habis lagi ni. Kita slow-slow pergi baik. InsyaAllah. Jadi semua ada tak faham ke? Hajar Mili faham Hajar Mili? Faham Ustaz, Alhamdulillah. Tak apa. Nanti kalau tak faham, esok kita boleh ulang balik. Tak ada masalah apa Hajar Rohana faham? InsyaAllah. Tu Haji Zul, Yahya faham Haji Zul? InsyaAllah Ustaz, boleh ikut. Okey ni Duk ikut reba je Okey, Mama Mala ada. Mama Mala faham? Bolehlah sikit-sikit tapi nak kena refer balik buku. Kalau Tang Jawi tu saya tengah pening dah ni. Allah. Tak apa, ini bukan Jawi, ini Arab. Saya tahu Tang Arab tu yang saya pening. Saya duk ngelangkap baca yang Jawi tu. Duk cari ada kita sekarang. Tapi dah jumpa. Tapi saya refer jugalah buku Rumi. Okey, baik. Tak apa, refer tak apa. Kita jadi kita ada barang-barang tambahan tu tak apa, penting. Tak ada masalah mudah-mudahan semua orang faham insya-Allah. Baik. InsyaAllah esok sambung lagi. Kita sambung benda ni juga ada tambahan lagi. Kenapa nak tak baris bawah depan, start baris bawah, esok kita bincang. Esok kita tambah lagi Baik. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan puan-puan. Jangan rasa stres jangan rasa tekanan. Yalah, kita mula-mula belajar bahasa Arab ni macam itulah. Kadang ada tempat payah, kadang ada tempat senang. Yang tempat payah tu kita hold dulu. Mudah-mudahan kita dapat faham Jadi sekalian itu saja. Yang baik itu datang dari Allah SWT dan lemah itu datang dari diri saya sendiri. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fihi wa 'amalan maqbulan wa sa'adatan darain amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Saya saja letak background bagi cantik sikit bukan apa, bagi tenang dia. Tengok awal Cantik Ustaz, cantik luas. Nampak luas kawasan ni. Yang tengok awal nampak tenang sikit. Kami Cantik Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Oh, sedap ngajar hang Ustaz. Ya, salam. Hajar Zaliha semua keluar, faham Hajar Zaliha? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, aku Ustaz baca lah. Oh, malu boleh mak? Tak molek Ustaz. Kita kau tambah ilmu mak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Abang Rizal.